kita tidak terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami, insya-Allah sebentar saja lagi. Banyak lagi perkongsian dan kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Rehat seketika, kembali selepas ini, kekal bersama Radio IKIM. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. حي معنا بالتوشيح للغناء نهوان. أهلا بنا بجد البلاد ومرحبا. جدد سمو العبد الذي قد أخلقا. لا تيأسوا أن تستريدوا مجدكم. فلرب مغلوب هواكم مرتقى. مدد له الآمل في أفلكها. خيط الرجاء إلى العلا فتسلقا. فتجسموا للمجد كل عظمة. إني رأيت المجد صعب المرتقى. والآن حي معنا بالتوشيح للغناء نحو النحجة. سمينا بجد البلاد ومرحبا. جدد سمو العبد الذي قد أخلقا. لا تيأسوا أن تستريدوا مجدكم. فلرب مغلوب هواكم مرتقى. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. شمائله مع نسيم الصبا. بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا. بألطف منها وزهر الربا. بسام محامده بالصبا. وعرعوا من عين كل المزاج. شمائله مع نسيم الصبا. بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا. بألطف منها وزهر الربا. كساه المحامد منذ الصبا. وعرعوا من عن كل المزاج. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kenapa Mila? Monyok je. Mak saya sakit lutut. Kesian pula tengok dia. Lah, ya ke? Awak dah bagi mak awak sapu gel Amani? Saya bagi mak saya cuba. Mak saya suka. Lega katanya. Harga RM35 je. Mana nak dapat dia? Alah, banyak tempat jual. Hubungi je 019-999-6686. 019-999-6686. Anda sakit lutut? Susah nak berdiri? Susah nak berjalan? Sakit hingga buat anda rasa tak selesa ketika solat? Rasa tak selesa ketika melakukan aktiviti harian? Dan rasa tak selesa ketika bersukan? Hidup tak ceria? Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotech dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu ramai pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ianya dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya sejuk berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan dari pengedar di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. Lutut sihat, hidup ceria. Gel Amani, menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai
korban mudah bersama Serantau Muslim, layari korbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Vaksin Hati, Islam Agamaku, Pas Aluna, Imanuna dan Usrul Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Saya Syafiq dan juga Mona temankan anda di petang Selasa ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua untuk pengisian bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Jom terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab apa? Kita nak sama-sama kongsikan bicara kita menerusi rancangan ini dengan tetamu kita dari Perkongsian Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Iya, dan untuk para pendengar, insya-Allah doktor akan membincangkan tentang tajuk keharaman melewatkan keislaman. Dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom sama-sama kita siap sedia untuk mendengarkan rancangan Islam Agamaku selepas ini. Rehat dahulu. Jom terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau datang padaku seperti biasa, ku sambut bahagia dengan tangan terbuka. Kau balas dengan senyum seadanya. Ku tahu ada sesuatu yang berbeza. Oh, oh, oh. Kau hanya diam 1000 bahasa, hanya matamu yang cuba berbicara, bahwa saat ini hatimu terluka. Kau tahu ku ada di sini untukmu. Cuba tak berkedip, menahan dengar di hujung mata, hingga kau pun tak bisa derailah air mata. Dalam pelukku kau curahkan semua. Menangislah, kadang manusia terlalu sombong untuk menangis. Lalu untuk apa air mata telah dicipta? Bukan hanya bahagia yang ada di dunia. Menangislah, di bangku kau berikan kepercayaan bahwa lalamu adalah haru biruku, karena aku adalah sahabatmu. Menangislah, menangislah.
pun tak kuasa, berderailah air mata. Dalam pelukku kau curahkan semua. Menangislah, kadang manusia terlalu sombong untuk menangis. Lalu untuk apa air mata telah dicipta? Bukan hanya bahagia yang ada di dunia. Menangislah, di bahuku kau berikan ku kepercayaan bahwa laramu adalah haru biruku, kerana aku adalah sahabatmu. Menangislah, menangislah, di bahuku ku di sini untukmu. Menangislah, di bahuku kerana ku sahabatmu. Menangislah. Jom kurban PNP. Korban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus juga mengikuti setiap platform media kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab apa, di situ kita sedang bersedia langsung untuk membawakan rancangan Islam Agamaku seperti biasa di petang Selasa yang tenang ini kan, Mona? Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Islam Agamaku kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Dan untuk rancangan Islam Agamaku seperti biasa, Mona, jom kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini. Kita nak mengalu-alukan kehadiran dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Baik, Doktor. Dapat lagi bersama-sama, Doktor. Petang ni kita nak teruskan lagi pengajian kita dan menerusi rancangan Islam Agamaku. Pasti kita nak bincang lagi apa benda-benda baik yang juga kita boleh sampaikan, kita boleh ceritakan kepada orang di sekeliling kita supaya mesej dakwah itu sentiasa lagi dapat dikeluarkan, disebarkan lagi. Okey? Dan menerusi perkongsian kita pada petang ni, kita dah pun ada tajuk yang bakal kita bincang-bincangkan. Kita ada tajuk pada petang ini. Keharaman melewatkan keislaman. Okey. Bagaimana yang dikatakan tajuk ini, Doktor? Jom kita buka sedikit mukadimah, Doktor. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bicara kita pada kali ini berkenaan dengan keharaman untuk kita melewat-lewatkan ataupun menangguh-nangguhkan keislaman, ya. Seseorang itu nak masuk ke dalam agama Islam. Jadi dari satu sudutnya, kalau seseorang tu dia nak masuk Islam, kalau dia dah yakin dan sebagainya, kena segerakanlah, ya. Kena segerakanlah sebab kita tak pasti bila mana kita akan mati. Maknanya kalaulah seorang non-Muslim, dia dah yakin lepas kajian, ya, dia yakin bahawa Allah sebagai Tuhan yang sebenar, yakin Muhammad Rasulullah, dia kena segerakan. Sebab kita bimbanglah, maknanya dia bertangguh-tangguh, ya, belum mengucap dua kalimah syahadah, belum masuk Islam dengan sebetul-betulnya nanti, kebimbangan bahawa keimanan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sudut, ya. Dari sudut yang lainnya ialah seseorang yang diberi tanggungjawab untuk mengislamkan seseorang, ya, iaitu mana-mana Muslim mempunyai kewajipan untuk mengislamkan seseorang. Ya, mana-mana Muslim mempunyai kewajipan untuk mengislamkan seseorang. Jadi Muslim ini dia tidak boleh menangguh-nangguhkan, melewat-lewatkan. Contohnya lah, ada saya datang seorang jumpa saya, Ustaz, saya nak masuk Islam. Maka saya kena segerakan, bawa dia masuk Islam, syahadahkan dia, dua kalimah syahadah. Datang ke Radio Hakim, jumpa DJ Syafiq, ya, saya nak masuk Islam, ya, kena segerakan, ya. DJ Syafiq tak boleh minta maaf, ya, saya ada kat konti sekarang, saya nak kena buat urusan sekian, ya. Kena bantu. Kena tinggalkan dulu urusan tu, kena syahadahkan dulu. Betul. Kerana haram untuk kita melewat-lewatkan seseorang tu nak masuk Islam, ya. Kenapa saya katakan lewat, tak boleh kita lewat-lewatkan ini? Yang pertamanya, asas yang pertama tadi tu, kita tak tahu bila seseorang tu nak mati. Ya, bila seseorang tu nak mati, kan? Kita tengok dalam YouTube banyak kan orang tengah bergendang mati, orang tengah menyanyi menyati, orang tengah bagi ucapan mati. Ada dalam YouTube dia tanya kepada penceramah, tanya ustaz tentang kematian. Penceramah tu jawab 2-3 minit, lepas tu dia pun mati dalam ceramah tu, kan. Jadi maknanya bila-bila masa kematian akan menjemput kita. Jadi kita nak supaya seseorang itu alal aqalli, at least paling kurang dia mati dalam keadaan iman. Dia mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu asas yang awal, asas yang pertamanya, ya. Kita tak tahu kematian dan kita nak paling kurang mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kita dapati dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersegera, suruh kita berlomba-lomba, ya. Misalnya dalam Al-Quran, kita baca dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, ya, dalam melakukan kebaikan. So ayatnya ialah istabaqa tu, ya, lomba-lomba, dahului. Fastabiqu, berlomba-lomba, ya. Itu satu, kena segera, ya. Itu satu, fastabiqul khairat. Yang keduanya dalam Al-Quranul Karim, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah. Sari' ni makna laju, cepat, derah, derah-derahlah, cepat-cepatlah, segeralah kepada keampunan daripada Allah dan juga syurga. Jadi maknanya seorang yang kafir, dia nak segera mendapat keampunan Allah, nak keluar daripada kekufuran. Maka kita kena segera bantu dia untuk dia keluar daripada kekufuran supaya dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat dalam Al-Quran yang saya dapat petik pada hari ini. Yang pertamanya berlomba-lomba fastabiqul khairat. Yang keduanya ialah bersegera, iaitu wasari'u. Segeralah kamu kepada keampunan daripada Allah dan syurga yang luas lebarnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu asas yang sangat penting. Jadi DJ Syafiq, DJ Mona, sedang pendengar, ya. Kita tak boleh nak tangguh-tangguhkan kalau orang tu nak masuk Islam. Nak masuk Islam, ya. Sebab ada kisah lah, ada cerita-cerita yang saya dengar, yang saya sampai kepada saya, ya. Nak masuk Islam hari Jumaat petang dah, Jumaat petang, ya. Jadi yang Muslim ni dia pun bagi alasan tak boleh lah, pasal pejabat agama nak tutup dah, saya kata, ya. Pejabat agama nak tutup dah petang Jumaat dah ni, mungkin 4:30 pukul 5 tak sempat nak pergi pejabat agama ni. Jadi kita tunggu hari Isnin lah, ya, untuk mengucap 2 kalimah syahadah, terus kita daftar sekali, ya. Kita tunggu hari Isnin. Jadi ini sesuatu yang tak sewajarnya, yang tak boleh kita buat. Haram kita menangguh-nangguhkan. Kita tak tahu hari Sabtu dia mati ke, hari Ahad dia mati ke, kan. Hari Isnin kita pun telefon dia, jom masuk pejabat agama, minta maaf mati dah, kan. Jadi ini bahaya, ya, bahaya kepada iman. Orang tu dia tak dapat beriman, kita tak pastilah, ya, satu. Dan dia juga membahayakan iman orang Islam kerana melewatkan keislaman seseorang itu, ya. Jadi ini asas yang penting yang perlu kita jaga, supaya kita biarlah haram tu satu dosa lah, tapi perkara yang lebih besar lagi bukan haram dosa tu, perkara yang lebih besar lagi ialah kekufuran. Beza di antara iman dengan kufur. Ini perkara yang sangat-sangat besar. Wallahu a'lam. Okey, itu dia. Kita dapat makluman awal berkaitan tajuk kita ini, iaitu keharaman melewatkan keislaman. Jadi kita tak boleh tangguh-tangguh ni. Kan, kalau ada sahabat kita yang dapat hidayahnya, dapat seruannya, dapat bukaan hati, jiwa mindanya, kita sama-sama bantu untuk memberikan juga keperluan yang mereka inginkan itu. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami di Senasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita sedang bersara langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama anda boleh komen, like dan juga share. Dan juga kita bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan pertanyaan persoalan melalui di talian WhatsApp konti kita 011290040004 ataupun boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, masih lagi bersama Dr. Nizam Abdul Qadir membincangkan tentang keharaman melewatkan keislaman. Ya, betul doktor. Jom doktor, kita nak sambung lagi doktor. Bagaimana yang dikatakan kita tak boleh tangguh-tangguh apabila ada sahabat mu'alaf kita yang perlukan bantuan untuk kita nak memberikan laungan syahadah untuk mereka ni doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak bawakan ini pandangan daripada Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Imam Ibrahim Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Ya. Imam Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan sebagai asas bahawa kita tak boleh melewatkan keislaman tu ya. Ini disebut dalam masalah mandi lah. Mandi masuk Islam. Ya. Wa ruslul kafiri idza aslama. Mandi oleh seorang kafir non muslim apabila dia masuk Islam. Ya. Mandi itu sunat. Itu cerita lain lah. Ya. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri sebagai pengukuhan bahawa tak boleh kita nak lewatkan keislaman seseorang ini. Dia kata li'annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu bal sarrahu bitakfiri man qala li kafirin ja'ahu liyuslima idhhab faghtasil summa aslim liridahu bibaqaihi 'ala al-kufri tilkal lahzah. Kerana maksud dia kerana sesungguhnya tiada ada jalan untuk melewatkan keislaman selepas daripada mandi. Selepas daripada mandi. Maknanya orang tu datang nak masuk Islam, kita pun kata macam nilah ya, awak pergi mandi dululah. Lepas mandi tu datang. Saya ajar ucap. Makna tak boleh, tak boleh kita nak lewatkan macam tu ya. Ataupun kita kata awak pergilah ambil wuduk dululah. Ambil wuduk dulu, lepas ambil wuduk datang saya ajar masuk Islam. Kan? Tak boleh kita nak lewatkan, nak suruh mandi dulu ke, nak suruh selesaikan. Walaupun sunat mandi masuk Islam, hukumnya sunat mandi kerana masuk Islam, tapi kita tak boleh suruh dia mandi dulu baru masuk Islam. Dia kena masuk Islam dulu baru pergi mandi. Ya. Itu mana? Tidak ada jalan la sabila. Pusing macam mana pun tak boleh. Mesti syahadahkan dulu, masuk Islam dulu ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, bal sarrahu bitakfiri man qala li kafirin ja'ahu yuslim. Bahkan para ulama ataupun sebahagian para ulama
jelas menyatakan, sarrahu, jelas menyatakan kafir seorang Islam yang datang kafir kepada dia, ya, dia suruh orang tu mandi dulu. Katalah datang Acong datang kepada dia, Ustaz, saya nak masuk Islam, ya, saya buat Acong, awak pergi mandi dulu, balik rumah mandi, pakai elok-elok, kalau ada baju Melayu pakai baju Melayu, datang saya ajar syahadah. Kalau saya suruh Acong tu buat macam tu, suruh Ramasami buat macam tu, balik mandi dulu, pakai baju Melayu elok-elok, ya, ataupun dia datang tak tutup aurat, pakai seluar pendek, ya, baju nampak ketiak, Ramasami mutu ke, awak balik dulu pakai seluar panjang, tracksuit ke apa ke, datang saya ajar ucap kalimah syahadah. Saya menangguhkan keislaman. Maka para ulama kata bitakfir, jadi kafir orang yang suka menangguhkan, yang menangguhkan tu. Kalau saya tangguhkan, jadi boleh jadi kafir. Ya, boleh jadi kafir. Pasal apa? Liridau bi baqaihi 'alal kufri tilkal lahzah. Kerana orang tu redha kekalnya kekufuran. Ya, kekalnya kekufuran, ya, kekalkan orang kafir tu atas kekufuran pada waktu itu. Ya. Jadi redha, tak apalah awak balik mandi dululah, ya, balik tukar baju dululah, ya, baru masuk Islam. Jadi seolah-olah kita redha dengan kekufuran, sedangkan orang tu nak keluar daripada kekufuran, dia nak masuk Islam. Di sinilah kenapa Imam Bajuri menyatakan kafir. Bukan Imam Bajuri seorang, dia nukilkan daripada ulama-ulama sebelum dia, mereka menyatakan kufur orang yang menangguhkan nak ajar orang masuk Islam, ya. Kerana redha dengan kekufuran itu adalah satu perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu kita baca dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala yarda li'ibadihi al-kufra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak redha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah tidak redha dengan kekufuran bagi hamba-hambanya. Jadi kalau Allah tidak redha dengan kekufuran, maka kita pun tidak boleh redha dengan kekufuran. Sekarang maknanya kita melihat kekufuran, ya. Tapi ialah orang tu dia nak kekal dalam kekufuran, kita tak boleh nak kata apalah. Kita boleh cerita pasal Islam, kita boleh ajak kepada Islam, tapi dia tak memilih agama Islam, dia nak kekufuran, itu cerita lain. Tapi dalam hati kita tak redha lah dengan kekufuran. Tapi sekarang ni orang tu dah tak mau kufur. Orang tu nak keluar daripada kekufuran, nak masuk Islam. Kita bertangguh-tangguh. Jadi seolah-olah kita redha dengan kekufuran, ya. Tak kisahlah kita tangguh 5 minit ke 10 minit ke, seolah-olah kita redha dengan kekufuran, ya. Jadi Allah Ta'ala tak redha dengan kekufuran. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Allah tidak redha dengan kekufuran. Dan daripada ayat inilah ada satu kaedah. Ada satu kaedah yang penting, iaitu disebut oleh para ulama, ar-ridha bil kufri kufrun wa bil ma'siyati ma'siyatun. Ar-ridha bil kufri kufrun. Perasaan redha dengan kekufuran adalah kufur. Kufur tu kufur dah. Kita redha dengan kekufuran tu. Kita menangguh-nangguhkan keislaman itu seolah-olah kita redha dengan kekufuran, maka itu juga keredaan kita itu dikira sebagai kufur. Dan waridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan perkara maksiat dikira sebagai maksiat. Yang buat maksiat tu bila memang maksiat dah. Kita yang tak buat maksiat tapi kita redha dengan maksiat, itu dikira maksiat. Sama kita tak kufur tapi kita redha dengan kekufuran. Maka perbuatan redha dengan kekufuran itu dikira sebagai satu perkara kufur. Jadi ini asas yang penting yang perlu kita lihat, bahawa kita tak boleh menangguh-nangguhkan keislaman, ya. Itu kadang-kadang kalau kita kata ada isu-isu, ya, nak menangguhkan keislaman, mungkin kita tengok dia tak tutup aurat, ya, kita pun tak nak Islamkan dia lagi, balik tukar pakaian dulu, ya. Ataupun kita katakan badan dia ada tatu. Awak ni nak masuk Islam tapi badan penuh tatu. Boleh tak awak buang dulu tatu dulu, no?
baru masuk Islam. Ini pun tak boleh. Cara ni tak boleh ya. Biarkan dulu tatu kat badan tu, Islamkan dulu sebab dia nak Islam dah. Ya. Ataupun kita kata saksi. Awak nak masuk Islam tapi saksi tak ada ni. Ya, saksi tak ada ni. Sekarang macam inilah, awak balik dulu cari saksi, kawan-kawan ke, kawan sepejabat ke, kawan kerja sekali ke, ya. Cari saksi dulu, datang jumpa saya, baru kita syahadatkan. Kalau tak ada saksi, saya tak boleh syahadatkan. Kita menangguhkan keislaman tu. Dia nak cari saksi tu berapa lama tu, berapa jam nak cari, ya. Telefon kawan nak suruh datang dan sebagainya, ya. Itu perbuatan kita menangguh tu haram. Dah kan dikira kita yang menangguhkan itu boleh jadi kafir. Kerana seolah-olah kita reda dengan kekufuran. Itu antara perlu kita faham supaya kita mempercepatkan keislaman seseorang. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Jangan kita berlengah-lengah dan tangguh-tangguh lagi dan bermain-main dengan perkara sebegini. Kalau boleh kita dapat bantu dan juga teruskan usaha untuk memberikan apa yang patut, apa yang menjadi keperluan bagi seseorang sahabat mu'alaf ini yang memerlukan untuk bimbingan. Dan untuk itu juga Mona, kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112900404. Dan sahabat kita bertanya, Doktor, wajibkah bagi seseorang yang membawakan keislaman pada seseorang itu untuk membimbing mereka? Adakah berdosa jika kita tidak bantu sahabat mu'alaf ini mendalami ilmu agama? Contohnya, dia dapat bantu, boleh syahadah, tapi dia tak banyaklah juga pengetahuan dalam bidang agama. Tapi adakah berdosa kalau tak bimbing mereka pula lepas tu? Nanti doktor akan berikan sedikit pandangannya, insyaAllah. Iya. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Manusia ini perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi, adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Betul. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, sebab di situ kita sedang bersiaran langsung. Untuk anda boleh terus tonton sekarang, dan kita sedang bersama dengan tetamu kita yang berada di talian, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan Mona, kita ada soalan juga ni di talian WhatsApp dan juga di Facebook, YouTube, kat komen ni. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, wajibkah bagi seseorang yang membawa keislaman pada seseorang itu untuk membimbing mereka? Dia bantu untuk syahadah,
Tapi untuk bimbingkan tu pula, adakah tertakluk juga tanggungjawabnya, dan adakah berdosa jika kita tidak bantu sahabat mu'alaf ini untuk mendalami ilmu agama? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dia ada dua peringkat lah, berdasarkan soalan ni ada dua peringkat. Ya. Peringkat yang pertama kita syahadahkan ya. Kita ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Yang ni tak boleh kita abaikan, tak boleh kita tangguh-tangguhkan ya. Haram, berdosa, bahkan seolah-olah kita redha dengan kekufuran kalau kita tangguhkan. Itu peringkat yang pertama. Manakala peringkat yang keduanya iaitu kita nak ajar dia mendalami agama Islam. Nak ajarnya tentang solat, nak ajarnya tentang hukum hakam ya, tentang perbahasan akidah dan sebagainya. Yang ni peringkat yang kedua. Jadi peringkat yang kedua ini tengoklah kemampuan kita satu, kemampuan dari sudut ilmu, kemampuan dari sudut masa ya. Tengok keadaan. Jadi apapun peringkat yang pertama tu, syahadahkan itu tidak boleh tolak ansur, mesti kita syahadahkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bagi makna dia sekali lah. Makna dalam bahasa Melayu ke, bahasa Iban ke, bahasa Inggeris, ikutlah bahasa yang boleh difahami ya. Satu. Yang peringkat yang kedua ni, nak mendalami ni, kita cuba salurkan. Kita cuba cari saluran yang sesuai ya. Kita dah syahadahkan, tapi kita belum ada proses lagi nak daftar ke apakah. Yang tu kita carilah majlis agama Islam, kita bawa dia ke pejabat agama Islam, kita bawa dia ke mana-mana pertubuhan dakwah ya. Kita serahkan. Itu tugas kita, selesai dekat itulah ya. Ni tuan, ni saya dah syahadahkan dia dulu, boleh tuan nak syahadahkan lagi sekali. Lepas tu pandai-pandailah makna kita serahkan kepada orang yang lebih teratur lah. Kita sebagai individu kita tak mampu, kita serahkan kepada pihak. Jadi tak sewajarnya lah kita syahadahkan, kita tinggal begitu saja. Dan syahadah tu memang kewajipan kita, walaupun kita tak ada organisasi, kita tak ada ilmu yang banyak, tapi syahadahkan dulu. Kemudian kita bawa kepada Jabatan Agama Islam ataupun mana-mana pertubuhan dakwah untuk diuruskan dan juga untuk dia mendalami agama Islam. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Berkaitan dengan soalan tersebut juga doktor, mungkin boleh diperhalusi sedikit lagi sebab ada sahabat kita ni perlukan rujukan juga doktor. Apabila kita cakap tentang syahadahkan ni, sahabat sahabat mu'alaf, kita selalu lihat mereka terus dapatkan di tempat-tempat yang betul memberikan bimbingan contohnya dengan dia pejabat mufti, pejabat agama. Dan adakah untuk mensyahadahkan seseorang itu hanya tertakluk kepada golongan agamawan saja doktor? Bagaimana pula dengan kalau keperluan daripada orang biasa doktor? Adakah boleh? Yang pertamanya, istilah agamawan ni rasanya tidak ada ya. Istilah agamawan ini, dia istilah yang betulnya ialah ahli ilmu dalam bidang agama. Ahli ilmu dalam bidang perubatan, ahli ilmu dalam bidang macam-macam lah. Jadi ahli ilmu dalam bidang agama, itu maksud agamawan ahli ilmu dalam bidang agama. Adakah mensyahadahkan tu tertakluk kepada orang yang ada ilmu dalam bidang agama? Tidak tertakluk. Mana-mana Muslim mempunyai kewajipan untuk mensyahadahkan orang yang nak masuk Islam. Mana-mana Muslim. Dia ustaz ke, dia doktor ke, dia DJ ke, dia tukang sapu sampah ke. Tengah sapu sampah misi rumput tu datang orang, saya nak masuk Islam. Orang yang jogging tu dapat hidayah waktu tu. Tengah misi rumput misi rumput yang non Muslim tu jogging. Dapat mimpi apa malam dah kaji lama dah. Kan, Pak Cik tolong syahadahkan saya nak masuk Islam. Berhenti misi rumput tu dulu, ajar mengucap ya. Walaupun gagap, walaupun tak pandai sebut Arab, tak apalah, ajar dulu. Maknanya kalau dia mati lepas jogging tu, mati pun tak apa dah, mati beriman. Ya. Tukang sapu sampah pun tak apa, ataupun kita jaga stesen minyak datang orang macam-macam ya. Saya nak masuk Islam, syahadahkan. Syahadahkan dulu, kita lepaskan
dia daripada kafir masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Okey, itu dia kita dapat jelas di situ. Jadi insya-Allah kita pun boleh sama-sama bersedia ni untuk kita bantu sahabat mualaf kita yang perlukan bantuan. Jom kita boleh sama-sama berikan ruang peluang kepada mereka untuk dapatkan syahadah di situ insya-Allah. Doktor, jom kita sambung lagi doktor untuk tajuk ini, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Asas yang saya nak tekankan ini, kalau kita lihat dalam maqasidus syariah ya, ada tiga peringkat, iaitu peringkat yang paling tinggi iaitu daruriyat, yang keduanya hajiat, dan peringkat ketiganya tahsiniyat. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Baik, dalam daruriyat ni, peringkat pertama, peringkat paling tinggi sekali daruriyat, iaitulah hifzuddin, menjaga agama, memelihara agama, menjaga agama. Jadi dalam menjaga agama ni ialah nak jaga antara iman dengan kufur. Nak jaga agama ni ialah antara iman dengan kufur. Jadi maknanya kalau seseorang tu nak keluar daripada kufur, nak masuk ke dalam iman, masuk ke dalam Islam, ini adalah hifzuddin, memelihara agama. Ini adalah daruriyat, perkara yang sangat-sangat penting. Jadi yang lain-lain tu masuk dalam hajiat, masuk dalam tahsiniyat. Misalnya nak mandi, itu tahsiniyat, itu aksesori je tu, etika saja tu. Nak tukar pakaian dulu, ya. Kalau saksi itu hajiat je tu. Hajiat perlu juga. Tapi iman ni dulu, ya. Begitu juga kalau dia ada tatu, ya, ataupun pejabat agama, pejabat mufti tutup, minta maaf, cuti raya, ya, panjang pula sambung ya, itu tahsiniyat, hajiat. Daruriyatnya kita ajar dia, keluarkan dia daripada kekufuran, masuk ke dalam agama Islam. Jadi setiap daripada Muslim, ya, setiap daripada kita yang beragama Islam, tak kiralah apa pekerjaan kita, ilmu kita dan sebagainya, menjadi kewajipan kepada kita untuk mengajar seseorang itu 2 kalimah syahadah apabila dia nak masuk Islam. Cuma mungkinlah kalau kita boleh nak tanya sikit, ya, nak tanya sikit dia, betul ke awak ni nak masuk Islam? Kita nak yakin, nak lebih yakin, betul ke awak nak masuk Islam? Betul. Awak dah kaji? Betul, saya dah kaji. Itu bolehlah kita nak tanya tu. Bukan dalam menangguh-nangguhkan, tidak. Itu nak dalam nak memastikan dia bukan main-main. Dia bukan tala'ub, dia bukan nak main-main, ya. Dia betul-betul kita nak pastikan dulu. Kita tanya 2-3 soalan untuk pastikan dulu dia bersungguh-sungguh nak masuk dalam agama Islam, ya. Itu tak apalah tanya soalan tu. Tapi nak suruh dia mandi ke, balik tukar pakaian ke dan sebagainya, itu tidak dibenarkan, kerana itu dikira menangguh-nangguhkan keislaman seseorang. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan tinggal sikit masa lagi untuk petang ini dengan rancangan Islam Agamaku. Mungkin ada pesanan daripada doktor untuk kata-kata akhir, silakan. Silakan doktor. Baik, apa yang penting yang saya nak tekankan di sini ialah kewajipan kepada kita. Kita kadang tak mampu nak menyampaikan Islam, kita tak mampu nak berdakwah, itu satu kewajipan juga, tapi kita tak mampu kadang-kadang, ya. Tapi sekarang ni kita bukan nak dakwah, orang dah datang serah diri dah, dia masuk Islam je. Ya, saya nak masuk Islam, maka kita tak perlu nak dakwah apa dah, kita teruskan syahadahkan dia. Kita tanya satu soalan, betul nak masuk Islam? Ya, terus ajar syahadah, ya. Tak perlu kita nak carilah saksi ke, ataupun saya bukan warga negara ni. Tak apa, ya, tak apa. Saya tak ada buku pendaftaran. Tak apa, ya. Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sudah beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat pahala. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang tunjuk jalan kepada kebaikan, seolah-olah dia melakukan kebaikan. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Itulah yang kita sebagai orang Islam ni sama-sama juga untuk merebut ruang peluang ni. Sebab apabila dapat kita syahadahkan seorang, besar manfaatnya dan kita sama-sama bantu. Moga Allah juga beri kebaikan yang berpanjangan dalam kehidupan kita ini. Masya Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian dalam tajuk ini doktor. Banyak yang kita belajar, yang kita tahu. Jom kita boleh laksanakan dan kita aplikasikan lagi perkara ini dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang sudi hantarkan soalan, pertanyaan di ruangan komen, yang juga sudi like. Tak lupa yang titipkan kata-kata poin-poin penting tu kat situ. Alhamdulillah, kita sangat-sangat hargai. Dan sentiasa juga anda boleh tonton semula rancangan ini di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, sebab kita sentiasa letakkan di situ. Boleh share dan juga boleh wawarkan menerusi perkongsian dalam rancangan ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Miri 104.0 FM. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mak ayah stres? Anak lemah matematik? Tak hafal sifir? Temui saya, CMC, Cik Man Chongak, pakar motivasi matematik anda di Roadshow Bijak Sifir seluruh negara. Daftar sekarang www.pentagonmaths.com. Sifir cepat, matematik hebat. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun bank Islam 1416-201-000-520. Jom infak. Sedap nasi ni. Beras jenis apa masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faiza. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Penyampai berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, Inforiah Islam, semuanya di IKIM. اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله kami
batasnya menghampiri neraka. فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Terima taubat kami, ampuni dosa noda, sembunyi kekurangan, aman dari keresahan. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلاف. كريم dan ayah juga anak-anak kami, keluarga dan saudara, seluruh teman kenalan. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Penyertaan ibadah korban di Malaysia kini dibuka dengan hanya RM750 satu bahagian. Untuk maklumat lanjut, layari www.easykorban.org. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 23 Syawal 1443 Hijrah bersamaan 24 Mei 2022. Kanga Alustar 7.30 malam, Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.25, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.21, Seremban 7.18, Bandar Melaka 7.17, Johor Bahru 7.09, Kuantan 7.14, Kuala Terengganu 7.17, Kota Baharu 7.22, Miri 6.32 petang, Kuching 6.45, Lahad Datu 6.16, Tawau 6.18, Kota Kinabalu 6.27 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. 15 tahun setia memudah cara lebih 350,000 penyertaan korban dan akikah rakyat Malaysia. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman, yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com.
Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Langkah menghentikan ekspor ayam bermula 1 Jun ini akan dikaji semula sebaik bekalannya dalam negara kembali stabil, kata Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Beliau berkata sebanyak 3.6 juta ekor ayam diekspor ke beberapa negara setiap bulan, antaranya Singapura, Vietnam dan Pakistan, serta tindakan intervensi kerajaan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam adalah bagi memastikan bekalan domestik mencukupi. Jelasnya negara kini berdepan kekurangan bekalan ayam ekoran beberapa faktor yang dimaklumkan pihak industri, termasuk jangkitan penyakit dan berat ayam di ladang yang tidak mencapai standard untuk dipasarkan. Ronald berkata kerajaan turut melakukan intervensi sebelum ini bagi menangani kenaikan harga ayam di pasaran dengan pemberian subsidi kepada penternak iaitu 60 sen sekilogram diberikan pada Februari dan Mac, kemudian ditambah 80 sen lagi menjadikan keseluruhan subsidi RM1.40 sekilogram.